Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Maslan bin Nurdin, memegang kad matriks D202010938444. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan berkaitan dengan projek tahun akhir saya yang bertajuk Keberkesanan Aplikasi Web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi di Selangor. Okey, projek tahun akhir saya ni di bawah penyeliaan Profesor Dr. Gan Pei Ta. Okey, kita mulakan dengan abstrak. Okey, kajian ini bertujuan untuk menganalisis keberkesanan aplikasi Web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi di negeri Selangor. Okey, sampel kajian ini terdiri daripada 150 orang pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi di negeri Selangor. Instrumen kajian melibatkan penggunaan set soal selidik yang mengandungi bahagian A dan bahagian B. Hasil dapatan kajian mendapati penggunaan aplikasi Web 2.0 mampu memberikan kesan kepada aspek motivasi pelajar, iaitu dengan mencatatkan nilai skor min 4.47 dan prestasi pelajar mencatatkan skor min 4.45, iaitu mencatatkan nilai skor min pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa wujudnya hubungan yang signifikan dan positif antara penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan motivasi dengan nilai korelasi yang agak tinggi, iaitu nilai R sama dengan 0.70, manakala hubungan penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan prestasi pelajar pula menunjukkan hubungan yang positif yang sederhana, iaitu mencatatkan nilai korelasi 0.658. Okey, seterusnya kita masuk pada pengenalan. Dalam era globalisasi moden ini, Pertubuhan Pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK telah mewujudkan satu anjakan paradigma dalam pendidikan. Dianggap bahawa sistem pendidikan abad ke-21 tidak lagi memerlukan kaedah pengajaran konvensional seperti syarahan. Menurut Ing, BHL dan Karim AA 2023, seiring dengan kemajuan teknologi saban tahun, maka teknologi ini dijadikan platform yang sangat penting untuk digunakan sebagai alat untuk membantu guru dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Dan okey, seterusnya kita masuk kepada pernyataan masalah. Pertama, terdapat cabaran dan kekangan yang menyebabkan guru-guru ekonomi tidak dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan internet dan TMK. Ia juga disokong oleh Basya, MA dan Zulkifli H 2022. Banyak cabaran yang dihadapi oleh guru apabila mereka menggunakan teknologi digital seperti masa, sokongan dan kemudahan yang diperlukan. Permasalahan yang kedua ialah kurang minat, kurang motivasi, sikap negatif dan prestasi kurang memberangsangkan dalam kalangan pelajar ekonomi. Permasalahan yang ketiga ialah mata pelajaran ekonomi mencatatkan pencapaian yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan mata pelajaran prinsip perakaunan. Perkara ini juga dapat dilihat melalui peratusan kelulusan peringkat nasional. Berdasarkan jadual 1.1, kita dapat lihat bahawa pada tahun 2021 dan pada tahun 2022, ekonomi masih mencatatkan nilai peratusan yang paling rendah berbanding dengan subjek yang lain. Kita juga dapat lihat berdasarkan grade peratusan pelajar, di mana grade cemerlang mencatatkan 16.2, grade kepujian 32.0 dan grade lulus lebih tinggi iaitu 38.9. Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif, iaitu objektif pertama mengenal pasti kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek motivasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, mengenal pasti kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek prestasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan motivasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti hubungan penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan prestasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Okay, seterusnya kita masuk pada tinjauan literatur. Okey, teori pembelajaran dan model.
Teori pembelajaran yang digunakan oleh pengkaji ialah teori konstruktivisme dan model yang digunakan ialah model konstruktivisme 5 fasa Needham, terdiri daripada 5 fasa iaitu orientasi, pencetusan idea, penstrukturan semula idea, aplikasi idea dan yang terakhir ialah refleksi. Okey, seterusnya ialah kajian lepas berkaitan dengan kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek motivasi pelajar. Menurut kajian Muhammad ETAL 2022 yang bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Manfaat dan Keinginan Menggunakan Snake dan Ladder Digital Game Board dalam pembelajaran berasaskan permainan, manakala kajian Ismail ETAL 2018 yang bertajuk Penggunaan Massive Open Online Course MOOC dapat memberi kesan kepada motivasi pelajar. Manakala menurut kajian Raza ETAL 2022 yang bertajuk Minat dan Motivasi Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam, di mana hasil dapatan menunjukkan skor min untuk motivasi ialah 4.27. Okey, seterusnya kita lihat kajian lepas berkaitan kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek prestasi pelajar. Kita dapat lihat berdasarkan kajian Ishak ETL 2015 dan juga kajian Aziz N ETL 2019 dan kajian Ospinar ETL 2023 yang menunjukkan bahawa aplikasi Web 2.0 ni mampu memberikan kesan kepada prestasi pelajar. Seterusnya kita masuk kepada kajian lepas berkaitan wujud hubungan antara aplikasi Web 2.0 dengan motivasi. Okey, kita dapat lihat bahawa kajian lepas seperti kajian Discona ETL 2019 mendapati wujud hubungan positif antara aplikasi Web 2.0 dengan motivasi pelajar. Dan juga dalam kajian Bin Joman ETL 2018 yang bertajuk mengukur keberkesanan menggunakan aplikasi Web 2.0 terhadap motivasi pelajar Saudi dalam pembelajaran teradun menunjukkan bahawa aplikasi Web 2.0 ni memberikan motivasi ataupun mempunyai hubungan dengan motivasi. Okey, kajian lepas berkaitan wujud hubungan antara aplikasi Web 2.0 dengan prestasi pula, kita dapat lihat melalui kajian Sonmis ETL 2021 yang mengkaji tentang kesan teknologi Web 2.0 terhadap prestasi akademik, kajian meta dan analisis. Dan seterusnya adalah berdasarkan kajian Jena AK ETL 2018 yang bertajuk Meneroka Kesan Teknologi Web 2.0 terhadap prestasi pembelajaran individu dan kolaboratif berkaitan dengan peraturan kendiri pelajar. Okey, seterusnya kita masuk pada metodologi. Reka bentuk kajian ini dijalankan berbentuk kuantitatif iaitu melibatkan 150 orang pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi di negeri Selangor sebagai responden kajian. Pengkaji menggunakan instrumen soal selidik skala Likert 5 mata. Okey, seterusnya kajian rintis. Pengkaji melakukan ujian kebolehpercayaan berdasarkan data yang dikumpul daripada 30 orang responden melalui penggunaan Alpha Crown Bunch di mana nilai kebolehpercayaan adalah lebih besar 0.70 menunjukkan ketekalan dalam konstruk yang baik. Pengkaji juga mendapatkan pengesahan dan persetujuan daripada penyelia projek tahun akhir pengkaji iaitu Profesor Dr. Gan Peita. Seterusnya berkaitan dengan prosedur kajian. Pertama kali pengkaji mendengar segala penjelasan daripada penyelia projek tahun akhir mengenai perkara-perkara yang perlu pengkaji lakukan sepanjang melaksanakan kajian. Yang kedua, menentukan tajuk yang hendak dikaji dan dibincangkan dengan penyelia bagi mendapatkan persetujuan bersama. Ketiga, mendapatkan kesahan pakar daripada Profesor Dr. Gan Peita. Dan keempat, kajian rintis. Kelima, responden mengikuti proses PDP menggunakan aplikasi Web 2.0. Dan yang keenam, mengedar dan mengumpul soal selidik. Ketujuh, menganalisis data. Dan yang terakhir sekali ialah dapatan kajian. Terakhir ialah penganalisisan data. Penganalisisan data ni terbagi pada dua, iaitu pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan borang soal selidik seperti faktor demografi seperti jantina,
bangsa, pekerjaan ibu bapa dan pendapatan ibu bapa. Pengkaji juga menggunakan kaedah ini untuk objektif 1 dan kedua, iaitu kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap motivasi dan kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap prestasi pelajar ekonomi. Yang kedua ialah analisis statistik inferensi. Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk menentukan hubungan antara aplikasi Web 2.0 dengan motivasi dan aplikasi Web 2.0 dengan prestasi. Okey, seterusnya kita masuk kepada dapatan kajian. Analisis deskriptif kekerapan dan peratusan bagi aspek motivasi. Okey, didapati bahawa sebahagian besar pelajar, iaitu sebanyak 93.3%, mengakui bahawa mereka seronok menjalankan aktiviti yang diberikan oleh guru dan 97.4% responden menunjukkan keterujaan mereka untuk menunggu aktiviti permainan berasaskan teknologi pada kelas seterusnya. Secara keseluruhannya, analisis data ini menunjukkan bahawa para pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran ekonomi. Kebanyakan dari mereka berasa bersemangat, bermotivasi dan gembira dengan pelajaran yang menggunakan teknologi aplikasi Web 2.0 serta merasakan ia dapat membantu mereka dalam pemahaman dan interaksi dengan rakan-rakan yang lain. Okay. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti pelajar memiliki pandangan yang positif terhadap penggunaan aplikasi Web 2.0 dalam pembelajaran ekonomi. Mereka percaya bahawa teknologi ini membantu mereka untuk mendapatkan maklumat bermanfaat, meningkatkan kefahaman dan memudahkan proses pembelajaran dan persediaan untuk ujian atau peperiksaan. Seterusnya kita lihat analisis deskriptif min aspek motivasi. Aspek motivasi memperolehi skor min purata tinggi iaitu bersamaan 4.47 dan sisian piawainya 0.36. Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 mampu memberikan kesan kepada aspek motivasi murid disebabkan skor min pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menjawab persoalan kajian iaitu apakah kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek motivasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi Web 2.0 dapat meningkatkan motivasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Seterusnya kita masuk pada analisis deskriptif min aspek prestasi. Aspek prestasi memperolehi skor min purata yang tinggi bersamaan 4.45 dan sisian piawainya 0.35. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi Web 2.0 memberikan kesan kepada aspek prestasi kerana skor min adalah pada tahap tinggi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini telah menjawab persoalan kajian iaitu apakah kesan penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap aspek prestasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi. Okey, seterusnya kita lihat pula analisis korelasi person. Yang pertama, hubungan antara aplikasi Web 2.0 dengan motivasi. Terdapat hubungan positif yang tinggi, iaitu nilai korelasi sebanyak 0.703 di antara penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan motivasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah aplikasi Web 2.0 dengan motivasi adalah signifikan pada aras keyakinan 5%, maka tolak H1 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aplikasi Web 2.0 dengan motivasi. Seterusnya kita lihat pula hubungan antara aplikasi Web 2.0 dengan prestasi. Terdapat hubungan positif yang sederhana iaitu nilai korelasi sebanyak 0.658 di antara penggunaan aplikasi Web 2.0 dengan prestasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi di dalam bilik darjah. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah aplikasi Web 2.0 dengan prestasi adalah signifikan pada aras keyakinan 5%, maka tolak H1 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aplikasi Web 2.0 dengan prestasi. Jadi kesimpulannya, kajian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kesan positif penggunaan aplikasi Web 2.0 terhadap motivasi dan prestasi pelajar tingkatan 4 dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi.
tahap motivasi dan prestasi pelajar terhadap penggunaan aplikasi Web 2.0 dalam mata pelajaran ekonomi pada tahap yang tinggi. Hal ini telah memberikan maklumat kepada para pendidik yang mana pelajar pada zaman modernisasi kini lebih menyukai penggunaan teknologi seperti aplikasi Web 2.0 ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.